Assalamualaikum dan salam Sarawak sayang, bersama saya Mariam Zanariah Ibrahim. Tumpuan utama, 17 tekong atau mastermind yang didakwa menjadi dalang dalam isu pendatang asing tanpa izin parti di Sarawak berjaya ditangkap antara Januari hingga April 2023. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah mengesahkan bahawa mereka yang masuk ke Sarawak secara bertentangan dengan Undang-Undang Imigresen Malaysia akan diambil tindakan mengikut peruntukan Akta Imigresen 1959-1963 dalam kurungan Akta 155. Menurut beliau, kesemua tekong yang ditahan masih dalam proses siasatan dan tindakan undang-undang akan diambil terhadap mereka jika terbukti bersalah. Untuk tahun 2023, parti yang telah dikesan di Sarawak adalah berasal daripada Indonesia, Filipina, Vietnam, Pakistan, India, China, Thailand, Kemboja dan juga Bangladesh. Mastermind atau istilah sebenarnya tekong yang menjadi dalang kepada permasalahan parti akan ditangkap atas kesalahan-kesalahan imigresen di bawah Akta Imigresen 1959-63 seperti berikut. Seksyen 56 dalam kurungan 1 dalam kurungan D kerana memberi perlindungan. Yang kedua, Seksyen 55B kerana mengaji pekerja-pekerja ini. Yang ketiga, Seksyen 55E kerana melindungi migran. Dan yang terakhir, keempat, Seksyen 26A di bawah Akta Anti Perdagangan Orang dan juga Anti Penyeludupan Migran 2007 ataupun singkatannya ATISOM 2007. Sekiranya mengandungi unsur-unsur perdagangan dan juga penyeludupan. Beliau berkata demikian bagi menjawab Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Jepak, Datuk Talib Zulkifli dalam persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak ke-19 pada Rabu. Sementara itu, Sarawak berpotensi untuk menerajui ekonomi hidrogen di rantau Asia Pasifik dan menjadi yang pertama membangunkan ekonomi hidrogen hijau melalui persidangan dan pameran hidrogen hijau Asia Pasifik APGH 2024. Menurut Timbalan Menteri Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar Sarawak, Dr. Hazlan Abang Hipni, persidangan ini bersedia untuk menjadi detik penting dalam mengejar lanskap tenaga yang lebih hijau dan lebih mampan. It will serve as a conducive platform and enabler for government investor and government private sector partnership for mutual benefit. Beliau berkata demikian semasa sidang media APGH 2024 di Dun Sarawak pada Khamis. Dr. Hazal menambah, usaha ini bukan sahaja akan menarik syarikat multinasional untuk melabur dalam teknologi hidrogen hijau, tetapi juga memberi manfaat besar kepada industri pelancongan Sarawak, mewujudkan banyak kesan limpahan ekonomi dan mendapat publicity di seluruh dunia. Ujarnya lagi, APGH 2024 akan menjadi pemacu perubahan untuk industri hidrogen, menghimpunkan pemegang kepentingan utama, memupuk perkongsian dan memangkin pertumbuhan ekonomi hidrogen yang mampan dan makmur di rantau Asia Pasifik. Paparan seterusnya, jaringan jalan dua bandar bagi bahagian Kapit telah mencecah 57.2% setakat ini. Menurut Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak, Insinyur Aidil Lariwu, Kapit memiliki jalan raya sepanjang 365.04 km pada tahun ini berbanding 55.2 km pada tahun 2010. So this means kerajaan Sarawak through JKR within 2 Malaysian plan, 2 RMK was able to complete some 310 km of public tassi road in Kapit Division. Beliau berkata demikian ketika menjawab adun Katibas Lidam Asan dalam persidangan Dewan Undangan Negeri Dun ke-19 pada Khamis. Dalam pada itu, Insinyur Aidil berkata, permohonan 8 projek untuk jalan sejumlah 185 km telah dimasukkan dalam pangkalan data jaringan jalan luar bandar Sarawak SRRC yang dikumpul oleh Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak. Jelasnya, permohonan 2 daripada jumlah projek tersebut telah dikemukakan di bawah kajian separuh penggal MTR Rancangan Malaysia ke-12 RMK-12 iaitu cadangan jalan dari Jalan Uda Engkuah ke Hulu Katibas, Daerah Song dan cadangan jalan dari Rumah Bukit, Nanga Serau ke Nangam Lipis.
Manakala ujarnya, 6 projek lain pula akan dikemukakan dalam RMK 13 untuk pertimbangan pihak kerajaan. Berita berikutnya, bangunan lapangan terbang antarabangsa Kuching LTAK akan diperbesarkan selepas pengambilan tanah oleh Kementerian Pengangkutan dan Malaysia Airports Holdings Berhad MAHB. Timbalan Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Dr. Jerry Tusil memberitahu mengikut kajian pelan induk oleh MAHB, bangunan terminal boleh diperbesarkan untuk menampung kapasiti sehingga 12 juta penumpang setahun. Pihak Malaysia Airports Berhad MAHB telah melaksanakan kajian pelan induk lapangan terbang antarabangsa Kuching pada tahun 2020. Berdasarkan kajian ini, bangunan terminal boleh diperbesarkan untuk menampung kapasiti sehingga 12 juta penumpang dalam satu tahun. Beliau berkata demikian ketika menjawab adun serembu Miro Simoh dalam persidangan DUN Sarawak ke-19 pada Khamis. Sementara itu, Datuk Dr. Jerip menjelaskan bahawa MAHB telah melaksanakan kerja-kerja membaik pulih dan menaik taraf kemudahan di LTAK secara berfasa semenjak tahun 2019. Manakala Kementerian Pendidikan Malaysia KPM diseru memberi keutamaan kepada bahasa Iban di sekolah. Adun Tamin Insinyur Christopher Gira memberitahu sekolah-sekolah di Sarawak mengalami kekurangan guru yang mengajar bahasa Iban berbanding subjek lain. Menurutnya, berdasarkan hasil kajian yang telah dibentangkan pada tahun 2023, seramai 2,100 orang guru bahasa Iban diperlukan untuk sekolah rendah seluruh Sarawak dan 26 guru bahasa Iban untuk sekolah menengah. Beliau berkata demikian semasa membahaskan usul penghargaan atas ucapan yang di-Pertuan Negeri Sarawak dalam persidangan Dewan Undangan Negeri DUN Sarawak ke-19 pada Khamis. Justru Adun Tamin itu mengemukakan 3 cadangan untuk menangani isu kekurangan guru bahasa Iban dengan secepat mungkin. KPM dapat menambahkan jumlah pengambilan guru-guru bahasa Iban di Sarawak dan diberi latihan sewajarnya di institusi pendidikan guru sedia ada dan sejajar dengan taraf yang sudah diiktiraf. Kedua, KPM perlu mengambil keutamaan kepada para graduan IPG dan graduan yang mempunyai ijazah perguruan dari institusi yang diiktiraf untuk mengisi kekosongan tersebut. Dan ketiga, pada masa yang sama, KPM juga harus mengambil bilangan guru pelatih bahasa Iban dalam setiap pengambilan ke IPG. Sekurang-kurangnya 100 orang dipelatih setiap tahun sehingga isu kekurangan bahasa Iban ini diselesaikan. Katanya lagi, bahasa Iban bukan sahaja sebagai sebuah bahasa mother tongue tetapi juga sebagai sebuah budaya ini harus terus dipelihara. Dalam pada itu, Adun Serembu Miro Simoh menggesa kementerian bertanggungjawab untuk sentiasa bekerjasama dengan pemaju-pemaju perumahan bagi memperbanyakkan pembinaan rumah mampu milik untuk golongan muda. Katanya ia pandangan yang sering beliau terima daripada golongan muda di negeri ini. Ramai di kalangan anak-anak muda kita berpandangan bahawa harga rumah di Sarawak adalah terlalu tinggi. Ramai di kalangan golongan ini yang begitu berkeinginan untuk memiliki rumah tetapi terpaksa melupakan hasrat tersebut disebabkan ketidakmampuan kewangan mereka. Beliau berkata demikian semasa membahaskan usul penghargaan atas ucapan yang di-Pertuan Negeri Sarawak dalam persidangan DUN Sarawak ke-19 pada Khamis. Selain itu, Miro juga mencadangkan strategi pembangunan bakat yang komprehensif dalam membangunkan bakat-bakat baru dalam industri yang mempunyai kualiti yang tinggi dan sesuai untuk diserapkan ke industri yang berkaitan seperti industri minyak dan gas, industri berat, industri high-tech dan elektronik dan industri-industri lain yang bakal muncul. Pihak kementerian perlu bekerja rapat dengan institusi-institusi pendidikan sedia ada dalam kita mengenal pasti pelajar-pelajar yang berpotensi untuk dibimbing dan diserapkan sebagai best talent yang sekaligus menjadi pemangkin untuk rakan-rakan mereka yang lain untuk mengikuti jejak mereka yang berjaya ini. Dalam perkembangan lain, mangsa kebakaran Kampung Babu Hulu Debak yang tinggal sehelai sepinggang berikutan kediaman mereka musnah dalam kebakaran awal pagi 16 Mei lepas akan menerima bantuan dan sumbangan. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Muhammad Razi Sitam berkata, bantuan segera akan disalurkan kepada ahli keluarga mangsa melalui akaun bank mereka serta bantuan makanan dan peralatan asas. Katanya Jabatan Kebajikan Masyarakat Betong telah menyumbang sebanyak RM8,975
kepada mangsa sebagai bantuan bahan binaan, wang saku, pakaian harian, pakaian sekolah, peralatan sekolah, kelengkapan tidur, peralatan dapur serta makanan dan minuman. Dan saya minta jugalah ketua kampung-kampung yang di sini melalui JKK untuk mengutip sumbangan bagi membantu meringankan beban mangsa. Beliau berkata demikian semasa melawat mangsa-mangsa kebakaran tersebut di Debak baru-baru ini. Tambah beliau, pihak Lembaga Amanah Kebajikan Melayu Debak, Baitul Mal Betong dan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia Debak turut menghulurkan bantuan kepada mangsa. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya, Mariam Zanaria. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS, termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Sebelum akhiri buletin edisi Tengah Hari ini, saksikan kalender aktiviti-aktiviti yang bakal diadakan sempena sambutan perayaan 60 tahun Sarawak Merdeka. #Menyebar Fakta, Salam UKAS.